Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya. Sebelum saya mulakan video, jangan lupa tekan butang like, subscribe, and share video ini. Saya harap video ini bermanfaat kepada anda. Okay, so pada video kali ini saya akan bahaskan tentang geografi tingkatan 2 bab 8, jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okay, 8.1 jenis pengangkutan di Asia. Okay. Bab 8, jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Induksi bab. Negara-negara di Asia seperti Jepun, Emiria Arab Bersatu UAE, China dan Singapura sentiasa mengadakan penyelidikan tentang sistem pengangkutan di negara mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem pengangkutan lebih efisien, menepati keadaan semasa dan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di negara masing-masing. Setelah mempelajari bab ini, anda dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan pengangkutan di Asia. Apakah yang akan anda pelajari? Yang pertama, mengenal pasti jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Asia. Kedua, menghuraikan kemajuan pengangkutan di Asia. Tiga, menilai kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Okey, 8.1 jenis pengangkutan di Asia. Perkembangan sistem pengangkutan di negara-negara Asia merangkumi pengangkutan darat, air dan udara. Sistem pengangkutan ini menyediakan kemudahan mobiliti kepada penduduk dan seterusnya menyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan sosial di sebuah negara Asia. Pengangkutan darat. Hampir keseluruhan negara di Asia mempunyai landasan kereta api. Antara landasan kereta api utama di Asia ialah yang pertama, landasan kereta api India. Jaringan landasan kereta api terbanyak di dunia. Panjang landasan 66,687 km. Seterusnya, lapangan terbang kereta api Trans-Siberia. Landasan kereta api sepanjang kira-kira 9,288 km. Menganjur dari Moskow hingga Vladivostok. Next, landasan kereta api Shinkansen. Pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi, bullet train paling cekap dan efisien di Jepun. Kelajuan 320 km per jam. Sebenarnya kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Panjang landasan Suzhou 61.1 km, Wonju Gangneung 120.7 km, Gyeongbu 417.4 km, Honam 182.3 km, kelajuan 350 km per jam. Dan terakhir adalah terakhirlah landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing Shanghai. Masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan. Kelajuan 250 km per jam hingga 300 km per jam. Seterusnya, pengangkutan udara pula. Lapangan terbang adalah antara pintu masuk utama ke sesebuah negara. Semua negara di Asia mempunyai lapangan terbang. Antara lapangan terbang utama di Asia ialah yang pertama, lapangan terbang antarabangsa Domodedovo, Moskow. Salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia yang mengendalikan 28.5 juta penumpang pada 2016. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Lapangan terbang yang tersibuk di dunia dan mengendalikan 83.6 juta penumpang pada 2016. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara dan mengendalikan 52.6 juta penumpang
pada 2016. Next, lapangan terbang antarabangsa Chengdu. Hub penerbangan terbesar di China Tengah dan Barat dan mengendalikan 46 juta penumpang pada 2016. Lapangan terbang antarabangsa Tokyo, salah satu daripada dua lapangan terbang utama di Greater Tokyo dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang pada 2016. Next, lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Lapangan terbang yang unik kerana tapaknya wujud akibat penambakan laut dan mengendalikan 70.5 juta penumpang pada 2016. Dan akhir sekali, lapangan terbang antarabangsa Changi, lapangan terbang terbaik di dunia dan mengendalikan 58.7 juta penumpang pada 2016. Okey, seterusnya pengangkutan air pula. Pelabuhan merupakan komponen yang penting terutamanya dalam urusan perdagangan. Antara pelabuhan utama di Asia ada 4, iaitu pelabuhan Jawaharlal, pelabuhan Tokyo, pelabuhan Hong Kong dan pelabuhan Singapura. Kita tengok pelabuhan Jawaharlal dulu. Okey, pelabuhan kontena terbesar yang mengendalikan kira-kira 55% daripada jumlah kontena di pelabuhan-pelabuhan utama di India. Seterusnya pelabuhan Tokyo pula mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan dan seterusnya dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat. Seterusnya pelabuhan Hong Kong pula, salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan sistematik. Dan akhir sekali, pelabuhan Singapura mampu menampung kira-kira 1000 kapal kontena pada satu-satu masa. Tengok hebat kan? Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini. Jumpa lagi anda di next video. Bye bye.